Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan sambung dalam tema 4, kebudayaan kita. Masih lagi unit 11, kesenian dihargai. Kemahiran yang kita akan belajar ialah kemahiran menulis. Murid-murid boleh sediakan buku teks jilid 1 dan rujuk muka surat 71. Serta buku aktiviti jilid 1 pada muka surat 81 dan 82. Standard pembelajaran hari ini 3.2.4 menulis ayat yang diimlakkan. Okey murid-murid, sekarang mari kita sama-sama buka buku teks pada muka surat 71. Murid-murid boleh ikut cikgu baca ya. Tokoh seni. Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail ialah tokoh seni negara kita. Beliau dilahirkan pada 18 Disember 1949. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Profesor Dr. Siti Zainon sangat meminati bidang seni lukis. Selain itu, beliau juga minat menulis buku tentang seni. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Seterusnya, Profesor Dr. Siti Zainon membuat banyak pameran hasil seninya di luar negara. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Minatnya itu mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Buktinya, beliau menerima banyak anugerah kesenian, antaranya ialah Hadiah Lukisan Batik Maha 1967 dan 1968 dan Anugerah Budayawan Selangor 2009. Okey murid-murid, daripada teks yang kita baca tadi, terdapat tulisan yang berwarna merah. Okey. Ada tulisan yang berwarna merah. Jadi, tulisan yang berwarna merah ni cikgu akan imlakkan. Cikgu akan baca, cikgu akan sebut. Murid-murid perlu salin semula di dalam buku tulis bahasa Melayu. Okey, yang ni ialah tugasan yang pertama. Okey. Tugasan yang pertama. Salin ayat yang diimlakkan oleh cikgu. Okey, salin ayat yang diimlakkan oleh cikgu. Okey. Jadi cikgu akan imlakkan ayat yang berwarna merah, tulisan berwarna merah. Murid-murid salin semula di dalam buku tulis. Okey, di dalam buku tulis. Okey, ayat yang pertama ialah beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Cikgu ulang. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Ayat yang kedua ialah Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Cikgu ulang. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni
dan tekstil tenunan Melayu. Ayat yang ketiga, beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Cikgu ulang. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Dan ayat yang terakhir, beliau menerima banyak anugerah kesenian. Cikgu ulang. Beliau menerima banyak anugerah kesenian. Jadi, murid-murid salin semula ayat yang telah cikgu imlakkan tadi. Okey, yang cikgu telah highlightkan berwarna kuning. Okey murid-murid, sekarang kita buka buku aktiviti pada muka surat 81. Kita akan baca dulu teks, kemudian murid-murid perlu tulis ayat yang diimlakkan oleh guru. Ini Roslan Madun, penyanyi lagu rakyat dan pendendang syair yang terkenal. Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang pada 20 Julai 1952. Beliau juga seorang penyair, pelakon, pengarah drama pentas dan drama televisyen. Roslan Madun sering diundang untuk membuat persembahan dalam pelbagai majlis. Beliau pernah mengadakan persembahan di Singapura, Indonesia, Brunei, Kemboja, Jepun dan Korea Selatan. Kini, beliau aktif membimbing murid sekolah dan pelajar universiti dalam bidang puisi tradisional. Beliau juga sering diundang menjadi juri pertandingan yang bercorak kesenian. Roslan Madun ialah munshi sastra Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau pernah memenangi hadiah sastera utusan Exxon Mobil pada tahun 2006 kategori puisi. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kaduk. Okey murid-murid, sekarang cikgu akan imlakkan 4 ayat daripada teks yang telah kita baca tadi. Murid-murid hanya perlu salin semula 4 ayat tersebut di bawah. Okey, di bahagian tempat kosong di bawah. Okey, ayat yang pertama. Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang pada 20 Julai 1952. Cikgu ulang lagi sekali. Beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang pada 20 Julai 1952. Okey, murid-murid hanya perlu tulis semula di bahagian bawah. Contoh, beliau dilahirkan di Temerloh, Pahang pada 20 Julai 1952. Macam tu. Okey. Okey, ayat yang seterusnya. Beliau juga sering diundang menjadi juri pertandingan yang bercorak kesenian. Cikgu ulang. Beliau juga sering diundang menjadi juri pertandingan yang bercorak kesenian. Okey, ayat yang seterusnya. Roslan Madun ialah munshi sastra Dewan Bahasa dan Pustaka. Cikgu ulang.
Roslan Madun ialah Munshi Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan ayat yang terakhir, lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kaduk. Cikgu ulang. Lagu beliau yang terkenal ialah Lemak Manis dan Seloka Pak Kaduk. Okey murid-murid, salin semula ayat yang telah diimlakan oleh cikgu tadi ya. Okey murid-murid, sekarang buka buku aktiviti pada muka surat 82. Kita akan sambung membuat tugasan yang ketiga. Okey murid-murid boleh ikut cikgu baca ya. Okey, kita baca arahan dulu. Tulis ayat yang berhuruf tebal secara imla. Seni tekad. Seni tekad ialah seni menyulam benang emas atau perak pada kain dasar jenis paldu. Seni tekad dikenali juga dengan nama bersuji. Banyak barang yang boleh ditekad. Antaranya ialah alas tempat tidur, kipas pengantin, baju pengantin, tudung saji dan bekas barang kemas. Seni tekad mempunyai motif tertentu. Motif yang selalu dipilih ialah motif yang biasa dalam kehidupan masyarakat Melayu seperti tumbuh-tumbuhan, burung dan awan larat. Kehalusan dan keunikan seni tekad dapat menarik minat orang ramai. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan bidang pelancongan di Malaysia. Okey murid-murid, sekarang cikgu akan ulang ayat yang telah ditebalkan huruf. Jadi murid-murid perlu salin semula ayat yang diimlakan oleh cikgu ya. Seni tekad ialah seni menyulam benang emas atau perak pada kain dasar jenis baldu. Cikgu ulang. Seni tekad ialah seni menyulam benang emas atau perak pada kain dasar jenis baldu. Ayat yang kedua, banyak barang yang boleh ditekad. Cikgu ulang, banyak barang yang boleh ditekad. Ayat yang ketiga, seni tekad mempunyai motif tertentu. Cikgu ulang, seni tekad mempunyai motif tertentu. Ayat yang terakhir, kehalusan dan keunikan seni tekad dapat menarik minat orang ramai. Cikgu ulang, kehalusan dan keunikan seni tekad dapat menarik minat orang ramai. Okey. Jadi, murid-murid salin semula di bahagian bawah ya. Pilih 3 sahaja. Okey murid-murid, cikgu harap murid-murid semua faham apa yang kita belajar hari ini. Ada 3 tugasan yang kita perlu buat, iaitu buku teks, muka surat 71, salin di dalam buku tulis. Yang kedua, buku aktiviti, muka surat 81 dan 82, lengkapkan di bahagian kosong ya, salin ayat semula. Okey. Selamat membuat tugasan. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.